ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله جزا الله أن سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ما هو أهله جزا الله أن سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ما هو أهله جزا الله أن سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ما هو أهله أما بعد. Hadirin hadirat muslimin muslimat, datuk-datuk hati-hati yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, rasa syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya, taufik dan hidayah daripadanya dapat sekali lagi kita berhimpun di Masjid Al-Muttaqin ini setelah sama-sama kita tunaikan solat fardu subuh secara berjemaah sebentar tadi. Mudah-mudahan Allah kira perbuatan kita tadi bersama-sama berjemaah solat subuh dikira sebagai salah satu daripada amal ibadah kita, salah satu daripada amal kebaikan kita yang ditimbang dalam kebaikan. Mudah-mudahan ini menjadi saksi di depan Allah Subhanahu wa taala nanti. Hadis terakhir, hadis ke-42, jangan berputus asa. Bila tuan-tuan puan-puan bila selak muka surat ini, seolah-olah kita dapat gambaran dah apa yang nak disebutkan dalam hadis yang terakhir akan kita baca ini. Inilah yang dibuat oleh susunan para alim ulama kita, diimitasi kemudian ditiru balik oleh penyusun kitab kita ini, iaitu Syekh Fahmi Zamzam, seperti mana yang dibuat oleh banyak ulama-ulama yang lain. Banyak ulama-ulama yang lain menyusun kitab dinamakan sebagai 40 hadis, 40 hadis, namun ditambahkan menjadi 42. Kebanyakan ulama banyak menyusun kitab-kitab sedemikian, termasuklah juga penyusun kitab kita ini iaitu oleh Syekh Fahmi Zamzam hafizallahu taala, kerana dia imitate, iaitu dia orang kata apa, tiru, ajuk mana yang dibuat oleh Al-Imam Nawawi rahimallahu taala. Sebagai contohnya dalam kitabnya Arba'in An-Nawawiyah, matan hadis Arba'in, hadis 40 Imam Nawawi rahimallahu taala. Apa yang dimaksudkan sebagai imitasi ini tuan-tuan? Imitate ini, kita buat ajuk, kita tiru macam mana yang dibuat oleh ulama-ulama ini. Hadis ke-42 ini jugalah hadis yang sama terkandung dalam hadis 40 Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Cuma tajuknya mungkin berbezalah, keluasan keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hadisnya hadis yang sama mana yang disusun oleh Al-Imam Nawawi. Terletaknya juga pada hadis yang ke-42. Nama kitab tersebut adalah Arba'in An-Nawawiyah. Itu 40 hadis Imam Nawawi yang disusun oleh Al-Imam Nawawi rahimallahu ta'ala. Dalam kitab hadis kita yang terakhir ini ditulis sebagai jangan berputus asa, namun hadisnya hadis yang sama seperti mana dalam kitab 40 hadis Al-Imam Nawawi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allah taala. Bila disebutkan macam ini, hadis ini, kemudian dia ada qala Allah taala, ini namanya hadis qudsi. Ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Ya ibn Adam law balagat dhunubuka anan as-sama'i summa astaghfartani ghafartu laka. Ya ibn Adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya summa laqitani la tushriku bi shay'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Bi qurabiha maghfiratan. Dalam riwayat lain disebut bi qurabil ardi maghfiratan. Baik. Rawahu Tirmizi wa qala haditsu hasan. Artinya daripada Anas, Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata,
Siapa Sayyidina Anas ini adalah salah seorang pembantu Nabi SAW. Dia menjadi pembantu Nabi SAW selama 10 tahun. Jadi dia banyaklah tahu bagaimana perbuatan Nabi dan juga rahsia Nabi SAW. Namanya Sayyidina Anas ibn Malik ibn Nadar al-Ansari al-Najjari. Itu namanya Sayyidina Anas ibn Malik ibn Nadar al-Ansari al-Najjari. Ya, menjadi khadam Nabi SAW selama 10 tahun. Ibn Sa'ad menyebutkan kisahnya dalam Tabaqat Kubra bahawa Sayyidina Anas ibn Malik ini telah mengikuti perang yang banyak bersama Nabi SAW. Antaranya perang yang utama adalah peperangan Badar bersama Nabi SAW. Allah panjangkan umur Sayyidina Anas ibn Malik ini sehingga lebih daripada 100 tahun. Dan dia disebutkan dia meninggal dalam tahun 90 Hijri, ya, 90 Hijrah, selepas peristiwa hijrahnya baginda Nabi SAW. Itu beberapa biografi ringkas berkenaan dengan perawi hadis ini, iaitu Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Maknya disebut sebagai Ummu Sulaim, ya, Ummu Sulaim. Apa yang disebutkan daripada Anas radhiyallahu taala anhu, berkata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, disebut sebagai hadis qudsi, wahai anak Adam, selama engkau masih berdoa dan berharap kepadaku, aku akan mengampuni bagimu akan segala dosa yang ada padamu, dan aku tak peduli walaupun dosa itu banyak sekali. Aku tak peduli walaupun dosa itu banyak sekali. Wahai anak Adam, jikalau seandainya dosamu itu sampai ke atas awan yang ada di langit. Ada setengah ulama dia menafsirkan walaupun dosamu itu, ini sebagai apa tuan-tuan? Sirah mubalaghah, hyperbola dalam bahasa kita. Siapa mengaji linguistik, ilmu bahasa, dia ni menyebutkan bagaimana keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu. Disebut, orang kata metafora ayat sekarang ni, dibuat satu gambaran simbolik. Seandainya dosamu itu sampai ke atas awan yang di langit. Maksudnya apa? Maksudnya walaupun dosa kita itu banyak, ya, meliputi seluruh muka bumi ini, sampailah ke langit, kemudian kamu datang mengharapkan keampunan daripadaku, nescaya aku berikan keampunan kepadamu. Wahai anak Adam, sungguhnya jikalau engkau datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau datang menemui aku, padahal engkau tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu. Maksudnya menemui ini apa? Walaupun kita menemui Allah selepas kematian kita, saat kematian kita, kita menemui Allah dalam keadaan kita tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nescaya aku akan datangkan kepadamu sepenuh bumi pula keampunan kepada hamba-Nya ini tadi. Baik tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita sebutkan dalam pada hadis yang kita baca pada hari ini adalah menunjukkan kepada kita membuatnya begitu banyaknya rasa pengharapan kita selaku hamba ini, menunjukkan luasnya pengharapan dan juga keampunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-Nya yang seringkali tidak lepas daripada melakukan dosa. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam hadis kita ini, walaupun telah disebutkan pada hadis ke-40, 41, termasuk juga hadis yang terakhir pada kita baca pada pagi ini, menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba-Nya. Walaupun hamba-Nya ini melakukan banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun demikian bila kita baca hadis ini, seseorang itu tak sepatutnya rasa tertipu dan menyalahgunakan hadis yang kita baca, kita belajar pada hari ini untuk terus berterusan tenggelam dalam melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kemungkinan seorang itu akan dikuasai oleh maksiat tersebut, dan dengan sebab maksiat itulah yang akan menjadi penghalang kepada dia untuk menerima keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pertama tuan-tuan, kita nak sebut dalam hadis ini, Allah datangkan satu hadis ini dalam hadis kursi, luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu tema yang kita nak sebutkan, nota penting daripada hadis yang kita baca. Yang kedua, walaupun hadis ini disebut
dalam keadaan macam ini, sepatutnya bila kita baca sebagai hambanya, kita tak boleh tertipu dengan mengatakan, kalau macam tu kita bolehlah buat dosa, buat maksiat, kemudian kita minta ampun. Pasti Allah akan ampunkan dosa kita. Jangan kita tertipu dengan dakwaan ataupun perasaan sedemikian. Yang ketiga, kita kena tahu ada kalanya bila kita dah tenggelam dengan maksiat tersebut, kita kena sedar dengan sebab dosa dan maksiat tersebut, ia juga boleh menghalang daripada keampunan ini yang Allah akan beri kepada kita, ini akan terhijab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita tengok perkara pertama tadi, Allah bentangkan seluas-luasnya rahmat dan juga keampunannya kepada hamba-hambanya. Cuma yang ketiga, janganlah bila kita pandang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala nanti, kita boleh berterusan melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana kita kena ingat bahawanya dosa dan maksiat itu juga boleh menjadi penghalang daripada diterimanya keampunan kita ini di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat kita tak terima kalau kita sengaja. Saya gunakan istilah sengaja kerana orang yang berniat sudah untuk melakukan dosa berbeza dengan orang yang terjerumus ataupun tergelincir daripada melakukan dosa. Beza tuan-tuan ya. Bezakan dengan orang yang memang dah berniat untuk melakukan dosa, dia beza dengan orang yang tergelincir daripada melakukan dosa. Dia berulang, dua-dua ni berulang melakukan dosa. Tapi orang yang pertama ini, dia buat dosa pada hari ini, dia bertaubat. Kemudian beberapa ketika dia dah berazam dah, Allah kan Maha Pengampun, Allah kan Maha Penyayang. Dia dah mula berniat, boleh lagi ni. Lalu dia memang apa yang dia niatkan tu, dia terus buat balik dosa yang telah dia lakukan. Yang pertama tadi dah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Benda itulah boleh menghijabkan, menghalang daripada dosa dia itu diterima, taubat dia itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeza dengan CB, berbeza dengan orang yang kedua, dia tergelincir membuat dosa, kemudian dia minta ampun, dia taubat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian selepas beberapa ketika dia tergelincir, dia tak nak buat, tapi banyak godaan-godaan dia terjerumus juga tuan-tuan. Dia terjerumus juga untuk melakukan dosa. Dalam keadaan dia sebenarnya kali kedua dia buat tu, mahupun kali ketiga dia buat tu, dia tak nak buat, tapi kerana kelemahan dia tertewas juga tuan-tuan puan-puan. Dia berbeza dengan pertama. Dia seolah-olah dia dah aim dah, dia akan buat balik, dia akan buat balik. Itu yang sebenarnya diisyaratkan dalam hadis yang pernah kita baca, pada hadis yang ke-41 dan juga 40 yang pernah kita baca, aznaba dzamban 'abdi fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzam wa ya'khudhu bidzam. Seorang hamba ni dia tahu, dia terjerumus dengan melakukan dosa, sedangkan dia tahu dalam masa dia melakukan dosa dan maksiat tersebut, dia terjerumus itu, dia tahu Allah Tuhan aku ini, dia boleh ampunkan aku dan dia juga boleh menghukum aku. Tapi dia tewas tuan-tuan, dia tewas. Orang ini sampai 3 kali disebut falyaf'al ma syaa. Allah tahu dah orang ni bukan sebenarnya dia nak buat, tapi dia tertewas kerana sifat manusia yang ada pada diri dia. Apa dalilnya tuan-tuan? Hadis riwayat Ibn Majah dan juga hadis riwayat Al-Imam Tirmizi disebut kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Tuan-tuan mengaji dalam bahasa Arab, sirah mubalaghah ini kullu bani Adam khata'. Bila disebut perkataan khata' ni, dia bukan sekali dia buat silap. Dia bukan khati'un. Khati'un ni isim fa'il. Dia buat dosa. Orang ni pelaku dosa. Dia bukan semata-mata itu, tapi orang ini seringkali tewas melakukan dosa. Kullu bani Adam khata'. Khata' ada sabdu lagi tuan-tuan. Kemudian didatangkan perkataan khata'. Itu namanya hyperbola, sirah mubalaghah. Dia banyak kali dia melakukan dosa. Banyak kali melakukan dosa tu, dia tak taubat ke? Dia taubat tuan-tuan. Dia taubat, dia minta ampun, tapi kerana sifat kelemahan dia tu, dia tewas lagi. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang pelaku kesalahan ini adalah orang-orang yang
bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu besarnya, luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam hadis-hadis yang saya bacakan tadi, menunjukkan supaya kita ini jangan sama sekali kita rasa kita puas hati, lalu kita rasa tak apalah, aku dah minta ampun dah, mesti Allah ampunkan dosa aku. Ya, jangan kita berputus asa dengan sebab kesalahan kita itu, dengan sebab kita tewas kali kedua, kali ketiga, dan banyak sekali apa yang kita buat itu bersalahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berputus asa untuk mengharapkan keampunan dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Keterangan hadis di atas menunjukkan kepada kita luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak bertepi itu. Rahmat Allah yang sangat luas itu tidak akan mengecewakan harapan seseorang hamba yang benar berharap untuk mendapatkannya. Maka apabila seorang hamba benar-benar berdoa dan mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguh dia untuk mendapat keampunan daripadanya, tengok tuan-tuan, orang yang mengharap keampunan ni, nak bertaubat ni, dia kena memenuhi beberapa syarat ini. Ya, hendaklah dia minta sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai juga dengan tauhidnya yang benar, yang kata tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak syirik di dalamnya, dan dengan keyakinan yang penuh dengan keadaan husnuzan, berbaik sangka dengan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya dan akan memasukkannya ke dalam syurga. Itulah tuan-tuan apa yang disebutkan kalau kita nak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ada berapa cara dia, ya, dan juga sebab untuk kita mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama disebutkan oleh para alim ulama kita, juga pernah dalam syarah hadis Arba'in Al-Imam Nawawi rahimallahu ta'ala disebut, yang pertamanya doa dan pengampunan kita ini kita harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, benar-benar kita harap dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dalam surah Ghafir ayat yang ke-60, apabila kamu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, mintalah kamu, doalah kamu kepada aku, nescaya aku akan perkenankan doa kamu. Ya, minta tu minta dengan sungguh-sungguh tuan-tuan. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan apa? Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu benar-benar yakin Allah akan makbulkan doa kamu. Allah tak terima, seperti mana hadis Nabi SAW, la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin. Allah tak terima doa daripada seorang hamba dalam keadaan hati dia lalai tuan-tuan, ataupun dia minta ampun kepada Allah dalam keadaan dia pun hati dia tak benar-benar untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tak kita ni jenis macam tu? Ya, minta ampun, dah melakukan dosa, dia minta ampun kepada Allah, ya Allah ampunkan dosa aku, ampunkan dosa aku. Hanya lidah dan lisannya sahaja yang berkata, tapi hati dia tak didatangkan sekali minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun dia dalam keadaan yang kedua, hati dia tak datang bersama dan dia dah berniat dah untuk melakukan dosanya nanti, kerana dia percaya Allah akan ampunkan dia. Ini sama dengan CB tadi, ya. Dia minta ampun, dia kata astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, dibuat solat sunat taubat, tapi dalam keadaan dia tu hati dia bukan benar-benar untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan puan-puan, ulama-ulama kita berpesan, contohnya dalam kitab hadis, dalam kitab Penawar Hati, almarhum Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri rahimallahu taala disebut, antara syarat-syarat taubat itu perlu kita penuhi dahulu supaya benar-benar taubat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Al-iqla' anil zambi, kita tinggalkan dosa yang telah kita lakukan. Yang kedua, an-nadam, kita menyesal atas apa yang kita lakukan. Yang ketiga adalah al-azam, iaitu kita berazam, janji dengan Allah Subhanahu wa taala alla ya'uda, supaya kita tidak kembali melakukan dosa tersebut.
Kita kena penuhi 3 syarat utama ini dulu, tuan-tuan, puan-puan. Kalau dia melibatkan hak kita dengan manusia, kita kena minta halal, kita kena minta ampun dulu dengan orang yang telah kita lakukan kesalahan tersebut. 3 dan 4 syarat ni perlu kita penuhi supaya benar-benar kita dapat keampunan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat kepada banyaknya dosa yang dilakukan setiap hari, rasanya sudah luluh daging dari muka kerana kita merasa malu berdepan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Apabila badan kita yang berlumuran dengan dosa ini disoal siasat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rasanya tidak layak untuk kita menjadi penghuni syurga yang dijanjikan kepada orang yang rajin beribadat meninggalkan segala maksiat. Namun kita tidak pula mampu menghadapi seksa nerakanya yang sangat pedih itu. Maka oleh kerana itu tidaklah ada jalan lain kecuali hanya kita menaruh sebesar-besarnya harapan agar Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya menganugerahkan kita untuk memasuki syurganya dan menjauhkan kita daripada siksa nerakanya. Amin. Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bila disebut tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kita jangan pinggirkan satu aspek lagi. Satu aspek lagi. Tuan-tuan masuk syurga, tuan-tuan kena ada iman. Masuk syurga kena ada iman. Masuk syurga disokong dengan amal soleh yang kita lakukan. Dan kita tak boleh kesampingkan masuk syurga kerana kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, innal ladzina amanu wa 'amilus solihat lahum kanat jannatul firdausi nuzula khalidina fiha. Dalam surah Al-Kahfi, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah janjikan syurga kepada diri mereka. Allah janjikan syurga kepada diri mereka. Apa disebutkan, tuan-tuan, dalam hadis sahih riwayat Al-Imam Bukhari? Disebut apa? La yadkhulu ahadukumul jannah li'amali. Memang ada disebut, tuan-tuan. Dalam satu hadis disebut tak masuk syurga seseorang itu dengan amalnya. Tengok, tuan-tuan, macam mana kita nak faham tentang hadis ini. Tak masuk syurga seseorang itu kerana amalannya semata-mata. Tengok, tuan-tuan, ada tak beberapa peristiwa yang dirakamkan dalam hadis Nabi SAW, orang yang masuk syurga kerana rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok, tuan-tuan, ni dengar baik-baik apa saya sebut ni. Dalam satu hadis sahih disebut, dalam Riyadhus Salihin pun disebut, tuan-tuan, beberapa peristiwa. Saya ambil 2 peristiwa penting. Seorang perempuan yang kerja tak berapa baik. Seorang perempuan yang kerja tak berapa baik, tetapi satu ketika dia berada di sebuah padang pasir yang luas, keadaannya sangat panas, ditemukan dia dengan seekor anjing. Ditemukan dia dengan seekor anjing. Dia kasihan melihat anjing itu, lalu dia ambil air daripada telaga, lalu dia beri minum kepada anjing tersebut. Orang ini, tuan-tuan perempuan, akhirnya dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Kerana rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa amalan perbuatan dia? Tuan-tuan? Orang ini akhirnya Allah masukkan dia dalam syurga. Peristiwa yang kedua, bagaimana seorang lelaki yang cukup dah bunuh sampai 100 orang. Ini hadis sahih, tuan-tuan. Dah cukup bunuh sampai 100 orang. Akhirnya dia masuk Allah dalam syurga. Walaupun ketika itu disebutkan dalam syarah yang panjang, malaikat berebut nak masuk kepada mana, ke mana hala orang ini, sama ada dia nak kembali kepada tempat asalnya. Dia dah sampai membunuh sehingga 100 orang, ataupun dia ingin berhijrah ke tempat baru setelah mendapat nasihat daripada seseorang yang alim untuk dia berhijrah, untuk dia berubah diri dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini ada keinginan untuk bertaubat. Kedua-dua orang ini, tuan-tuan perempuan, apa yang amalan dia dibawa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Di sini, tuan-tuan perempuan, kalau tanya kepada saya dan juga disyarahkan oleh para alim ulama, kita orang mukmin terutamanya, kita tak boleh lepas daripada ketiga-tiga syarat ini untuk masuk syurga. Kalau kita ambil 2 je, tuan-tuan, kalau kita sebut ni, orang faham hadis ini, dia kata apa? Bukankah hadis sahih menyebutkan la yadkhulu ahadukumul jannata li'amali, tak masuk seseorang itu syurga dengan
amalnya semata-mata, habis kalau macam tu kita buat jahat dulu, akhir nanti masuk syurga tuan-tuan. Ataupun akhir nanti kita buat baik. Bukan kita faham macam tu. Kita ni tuan-tuan, kalau kita ukurkan amalan kita ni, hidup 50 tahun, 60 tahun, sejak akil balik sampailah kita saat kita dimatikan Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan dengan orang yang puluhan tahun. Pernah disebutkan tuan-tuan dalam satu hadis sahih, disebutkan seorang lelaki Bani Israel. Seorang lelaki Bani Israel, Allah panjangkan umurnya. Allah panjangkan umurnya. Lalu dia kata apa? Ya Allah, masukkan aku dalam syurga kerana amal aku. Allah kata tak. Kamu masuk syurga dengan rahmat aku. Tak. Aku ni hidup panjang, cukup banyak amalan yang aku buat. Allah kata apa? Kamu masuk syurga kerana rahmat aku. Tengok tuan-tuan, kita tak sampai panjang sampai ribuan tahun. Tuan-tuan baca dalam surah Al-Qadar. Inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Seribu bulan. Seumpama kita konvertkan jadi 83 tahun. Tapi dengan buat satu ibadat saja boleh menyamai kebaikan yang kita lakukan pada hari tersebut. Seumpama kita beribadat selama 1000 bulan. Orang-orang ini, kaum-kaum lelaki Bani Israel ini, banyak ibadat dia, panjang umurnya. Lalu dia minta kepada Allah, ya Allah, masukkan aku dalam syurga kerana amal aku. Tengok tuan-tuan, kita ni, cuba kita kira tuan-tuan, dalam ibadat formal yang kita lakukan, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Saya sebut ibadat khusus yang kita buat, solat je lah, solat 10 minit kalikan dengan 50 minit. Ini betul solid lah. Kita semayang, kita wirid 10 minit lah, itu habis sehari. Kalikan 50 tahun kita buat tu tuan-tuan. Nak dapat yang kekal selama-lamanya dalam syurga tuan-tuan. Kalau kita bandingkan, layak ke kita untuk dapat sedemikian rupa? Layak ke kita? Dalam setiap ibadat yang kita lakukan ni tuan-tuan, tak tahu ada compang-campingnya, lompong tang mana, kita pun tak tahu tuan-tuan. Antara ibadat-ibadat kita ini 100% ke yang betul-betul Allah terima? Jangan katakan orang tu namanya ustaz, namanya tu imam ke apa-apa semua kan. Mestilah kita ni betul-betul mengharapkan, harap-harap Allah terimalah betul-betul 100% apa yang kita buat. Adakah kita solat tadi, apakah ada kita teringat sikit, apa sikit. Dalam keadaan kita solat tu betul-betul kita bersedia. Ada di antara kita ni kadang-kadang siap-siap, kita berkejar-berkejaran nak dapatkan takbiratul ihram yang pertama. Kita rasa penat, kita rasa apa benda, berkeliaran pemikiran-pemikiran kita. Tengah kita infak bagi nafkah, kita bagi infak ke jalan Allah pun kadang-kadang ada rasa riak sikit pada diri kita. Ada compang-camping, ada kelompongan-kelompongan dan setiap ibadat yang kita lakukan. Kita nak klaim kepada Allah, kita nak dapat segala-galanya nikmat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab beberapa sedikit yang kita ingat kepada Allah. Habis je keluar masjid, keluar surau, kita terdedah dengan macam-macam benda yang kita lakukan. Allah kata kamu masuk bukan semata amalan kamu, tapi kamu masuk dengan rahmat aku. Tuan-tuan, apa yang mereka ini bawa tuan-tuan? Apa yang mereka ini bawa? Sebab itu dalam satu hadis kita kena ingat, innamal a'malu bil khawatim. Setiap amal itu jangan kita kesampingkan pengakhiran dia tu macam mana. Orang tu akhir dia tu macam mana? Kita sebut pengakhiran dia, orang ni baik daripada awal sampai akhir hidupnya baik. Orang ni macam ni. Orang ni kerjanya macam ni, kerjanya artis, kerjanya macam ni. Habis mati dia, bawa orang suburkan cerita-cerita kebaikan dia. Akhir dia macam mana? Wallahu ta'ala a'lam. Di mana akhirnya orang ini? Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang layak bagi dia. Di mana nak letakkan orang ini tuan-tuan? Sebab itu kita tak boleh nak judge orang ni macam ni. Kita yang ada ni tuan-tuan, dah memenuhi ketiga-tiga syarat ini. Tiga-tiga ni orang yang beriman, langsung tidak syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sentiasa ada rasa bersalah. Walaupun kita tak melakukan dosa, tapi Nabi ajar kita untuk kita minta ampun kepadanya. Nabi yang ajar kita untuk kita minta ampun kepada diri, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi yang dah Allah ampunkan dosa pun minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi macam itu pun banyak amalan dia. Janganlah pula kita kata, kamu tak tahu akhir nanti aku macam mana. Kubur lain-lain. Janganlah fikir diri aku apa semua. Jangan cakap macam tu. Orang beriman ini mesti dibenarkan dengan amal perbuatan dia. Dah maklum, dah tahu semayang itu, solat itu wajib apa semua, buatlah.
Buatlah. Sebab kita dah maklum benda itu, kita kena penuhi ketiga-tiganya. Kita faham hadis tersebut, tak masuk syurga bukan semata-mata amal, malah mesti disokong dengan perbuatan-perbuatan tadi. Amalan soleh tadi perlu disokong, kerana amalan soleh inilah yang boleh mendorong kita ini, tuan-tuan. Diletakkan kita ni di mana? Ayat Quran menyebut walikulli darajatin mimma amilu. Antara kita ni semua ni ada kelebihan-kelebihan tertentu. Ada orang buat amal soleh, dia puasa dia banyak. Isnin Khamis mesti dia puasa. Ada orang lain dia tak larat nak puasa. Tapi dia cukuplah, aku ni rajin hadir majlis ilmu, faham ke tak faham, tak dapat pun. Tapi aku dengar je. Ada orang dapat macam tu, tuan-tuan. Ada orang ni jenis, tak apalah, aku cuba istiqamah, aku sedekah. Walaupun RM1, RM2, RM5. Orang kala hijau je tahu, dia ni yang bagi. Dia tahu, tak apa. Ada orang tu jenis tak apa, dia tahan puasa, tak tahu nak buat apa, dia puasa je. Ada orang jenis macam ni, ada orang jenis macam ni. Sebab itu Allah sebut walikulli darajatin mimma amilu. Untuk apa buat amalan ini? Untuk Allah letakkan darajat-darajat tertentu mimma amilu. Dalam syurga ni ada tingkatan syurga ni, tingkatan syurga ni, tingkatan syurga ni. Orang ni ada satu pintu khas namanya Ar-Rayyan. Masuk. Langsung tak keluar dah lepas itu. Untuk apa? Tingkatan-tingkatan orang berdasarkan amalan-amalan diri dia. Mungkin orang yang tadi tu, ia masuk syurga. Perempuan tadi, ia laki tadi, ia masuk syurga. Tetapi syurga tingkat yang mana? Tuan-tuan, kita ni buat ni, kita buat amalan ni, tuan-tuan, kita naklah syurga yang upgrade daripada satu tinggi sekali. Syurga Firdausnya, syurga mana-mana pun berdasarkan amalan perbuatan kita. Jadi tuan-tuan perempuan, bukan setakat kita ni melakukan ibadat, dalam masa yang sama kita mengharapkan keampunan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah rahmat keluasan keampunan Allah Subhanahu wa taala ini, tuan-tuan, tidak begitu luas, tak luas, bagaimana mungkin Allah masih lagi bagi peluang kepada musuh-musuh dia, tuan-tuan. Daripada sirah-sirah nabi-nabi terdahulu, daripada Nabi Musa, Nabi Nuh, anak dia, family dia sendiri, Nabi Musa yang kita kata anak angkat kepada Firaun, yang mengaku apa? Ana rabbukumul a'la, dalam surah An-Nazi'at. Dia sendiri mengaku dirinya Tuhan, tuan-tuan. Tapi apa dia? Allah sebut apa dalam Quran? Wa qula lahu qawlan layyina la'allahu yatazakka aw yakhsha, dalam surah Taha. Kamu nanti, Musa dan juga Nabi Harun, berjumpa dengan Firaun, qawlan layyina, cakap-cakap dengan lemah lembut je. Padahal orang tu dah sampai mengaku Tuhan, tuan-tuan. Adakah Allah tak hamparkan rahmatnya, keampunan dia, walaupun disuruh sembang, cakap, dakwah kepada orang tu yang dah sendiri mengaku dirinya Tuhan? Tapi Allah hantarkan Musa, Allah hantarkan Nabi Harun, cakap dengan dia, cakap dengan lembutnya, qaulan layyina la'allahu yatazakka aw yakhsha. Mudah-mudahan dia ada timbul rasa takut dan untuk membersihkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita apa, tuan-tuan, sebagai dai ni, sebagai ni, kita bagi pengharapan kepada orang macam ni, kepada pendosa-pendosa ni, termasuklah kepada saya dan kita semua. Kita ni tak lepas daripada la yakhlu minal khata', tak lepas, tak sunyi daripada dosa, kesilapan, kekhilafan. Abu Jahal, tuan-tuan, Abu Jahal, atau Abu Jahal sendiri, apa dia tak buat kepada Nabi SAW? Siapakah sosok yang menyetujui, yang juga mencadangkan, yang Allah sebut wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituk aw yukhriju aw yaqtuluk wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Orang yang mencadangkan, kalau kita nak tahan Muhammad tak boleh, kalau kita nak halau Muhammad tak boleh, apa kata kita bunuh je dia? Abu Jahal, tuan-tuan. Nabi penuh sabarnya, ajarnya, tegurnya. Siapa yang letakkan sisa perut unta belakang Nabi sehingga lama Nabi sujud, payah nak bangkit? Siapa? Abu Jahal, tuan-tuan. Uqbah bin Abi Mu'ith, yang lain-lain pun siapa? Orang ini berada pada zaman Nabi, tapi akhirnya dia tidak beriman, dia tak gelar sebagai sahabat, kerana dia walaupun hayatnya sama Nabi, berjumpa Nabi, dengar tazkirah Nabi, tapi orang ini tak beriman dengan ajaran dibawa oleh Nabi SAW. Allah adakah terus hantarkan azab kepada diri dia? Tak ada, tuan-tuan. Tak ada. Luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kepada Namrud, Allah utuskan Nabi Ibrahim
alaihi salam. Kaum apa? Kaum Nabi Lut, Allah hantarkan nabi-nabinya. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Allah tak teruskan hantar azab tuan-tuan, melainkan Allah hantarkan utusan-utusannya untuk beri peringatan. Begitu juga yang kita baca ini, Allah bukan terus dia menghantarkan bala dan juga azab kepada pendosa-pendosa, tetapi Allah hantarkan kepada penyampai-penyampainya, penyampai-penyampai risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mulk, "Allazi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ayyukum ahsanu amala. Sini ada baca surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ba'da al-Isya, dan juga di mana surah yang saya pergi ada baca surah Al-Mulk. Tuan-tuan, apa disebutkan dalam surah Al-Mulk ini tuan-tuan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana antara kita ni Allah jadikan hidup dan mati ini sebagai apa? Untuk menguji kamu, untuk Allah lihat siapakah yang liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang terbaik amalannya. Dia tak sebut ayyukum aktsaru amala, yang mana yang paling banyak amalannya, tak tuan-tuan. Tapi ayyukum ahsanu amala, yang betul-betul terbaik, yang Allah pilih amalannya untuk letakkan kita dalam darjat-darjat dalam syurga nanti di mana. Tetapi Allah tak suka kita mengkhianati janji-janjinya. Ini akhir tuan-tuan ya. Allah tak suka kita mengkhianati janji-janjinya. Allah dah bagi peluang. Fir'aun tuan-tuan akhir-akhir tu nak tenggelam, dia kata apa? Tak apalah, aku beriman dengan Tuhan Musa. Allah kata apa? Allah tak terima dah. Allah dah tak terima dah. Nabi kata apa? Ma lam yugharghir. Innallaha azza wa jalla yaqbalu taubata ma lam yugharghir. Masa dah nak mati, Allah tak terima dah tuan-tuan. Nak play safe, nak lepaskan diri, tak ada dah terima. Tapi jangan kita mengkhianati janji kita. Jangan kita mengkhianati taubat kita tuan-tuan. Kalau nak taubat, taubat sungguh-sungguh. Melainkan kita ni benar-benar rasa, Allah, kenapa aku kalah balik? Kenapa aku kalah balik? Kenapa aku kalah balik? Dalam keadaan diri kita tak nak tuan-tuan, tapi kita tergelincir, kita tewas. Itu beza dengan orang yang saya sebut pada mukadimah tadi. Orang yang benar-benar dia dah tu, dia minta ampun, minta taubat apa semua kepada Allah. Akhirnya dia juga macam dah rancang apa yang akan dia buat, lalu dia kembali melakukan dosa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu saya tuan-tuan puan-puan sebagai huraian dan juga kesimpulan daripada hadis yang kita sebut ini. Seolah-olah hadis ini menyambung daripada 3 baki hadis 40, 41 dan juga 42 sebagai penutup yang disusun oleh penyusun kitab kita ini, Syekh Fahmi Zamzam. Mudah-mudahan ini mendatangkan manfaat kepada kita semua. Ada apa tuan-tuan sebelum kita tangguh? Haji. Ya. Tak perlulah tuan-tuan, tak perlulah. Kalau tanya saya, satu Nabi, hadis Nabi SAW, man satarahul musliman satarahullah fil qiyam, satarahullah yaumal qiyam, atau kama qala Nabi SAW. Tuan-tuan, tak perlulah kita nak peli satu, dan tak perlulah kita nak ceritakan keaiban diri kita dan juga keaiban orang lain, melainkan terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut siapa yang ustul masatar, tutuplah keaiban orang lain, Allah akan tutup satu keaiban dia di hari kiamat nanti. Tak perlulah tuan-tuan, cukup dah lah. Dia bila dia buka pekong dia ni, dia akan jadi panjang, dia akan drag. Kamu dulu, alah, orang tu boleh pelekeh kamu, kata alah kamu dulu pun bukan baik sangat, kamu dulu pun sama geng-geng aku juga. Tak perlu tuan-tuan. Dia taubat, dia dah tinggal sungguh-sungguh, kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ni tuan-tuan, walaupun kita ni, ulama sebut, kita dah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya dah sebutkan tadi, syarat untuk kita terima kepada Allah Subhanahu wa taala taubat kita, kita minta sungguh-sungguh kepada Allah. Kemudian kita tinggal sungguh-sungguh. Lepas tu janganlah kita ulang-ulang balik apa yang telah kita buat salah tu tuan-tuan. Ya, kalau kita nak mengadu terus kepada Allah. Dalam masa yang sama, bila kita minta, kita bertaubat pada sungguh-sungguh kepada Allah tu, kita benar-benar pengharapan kita Allah terimalah taubat kita. Allah terimalah taubat kita. Melainkan kita tu tergelincir balik. Tergelincir balik. Katalah ni balik, kawan kita dah peli dia lain ni. Tangan dia gatal. Ya, tangan dia gatal. Dia macam, oh, dia nak ni. Tapi akhirnya dia kalah balik tuan-tuan. Kalah balik. Dia kena minta ampun, minta taubat balik kepada Allah SWT sekali lagi.
Kali kedua dia buat tu, kena sungguh-sungguh dia. Tak nak buat dah, tak nak buat dah, tak nak buat dah. Cara tak nak buat itu, dia tinggal lah. Tinggalkan kawan ini, tinggal kawan ni, jangan ikut cakap kawan ni yang balik. Dia kena sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh ni kena datang bukan setakat dengan lisan, kena dengan perbuatan. Ya, apa kamu usaha kamu untuk kamu tak nak kembali balik untuk kamu lakukan? Ya, tuan-tuan. Kita kenapa manipulate daripada musuh kita yang kita tak nampak ni, manusia dan juga syaitan. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Antara keliling ni pun ada juga yang perangai macam teruk ni juga yang akan mengajak kita ni supaya kita kembali melakukan dosa yang kita lakukan. Ya. Okey. Ya, betul. Yang terbaiknya sekali adalah kita mendahulukan apa yang Nabi pesan dan Nabi buat. Okey. Okey. Boleh tuan-tuan. Tuan-tuan, wirid yang kita buat ni, amalan Nusantara kita ini diterima di sisi ulama kita, tak ada masalah. Tak ada masalah. Baik tuan-tuan. Dia jadi polemik lah tuan-tuan, cerita macam ni. Dia jadi polemik ni tuan-tuan, ada yang tak datangkan dengan okey, kita kata macam ni lah. Priority adalah apa yang Nabi lakukan. Kedua, apa yang tak Nabi lakukan, adakah Nabi haramkan ataupun Nabi larang? Kalau tak ada tuan-tuan, dia jadi harus. Jadi harus, boleh tak kita buat? Buat. Ada tak pahalanya tuan-tuan? Ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tak buat ke Al-Fatihah? Kalau Nabi tak buat pun, berdosa ke kita baca Al-Fatihah? Kita bila kita kita kata kalau kita baca Al-Fatihah tu bukankah daripada salah satu ayat Quranul Karim? Adakah berdosa? Adakah tak ada pahala? Ada pahalanya. Adakah Nabi larang? Adakah Nabi kata tak boleh baca Fatihah selepas wirid, selepas semayang ataupun masuk sebagai bahan bacaan teks wirid kita lepas semayang walaupun aku tak buat? Adakah Nabi larang? Kalau tak Nabi larang, ya harus, boleh kita lakukan. Priority ya terbaik tuan-tuan. Ya, dalam teks hadis kita tak ada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taswid nama dia. Taswid, tak ada Sayyidina. Ya, tak ada Sayyidina. Tuan-tuan, salawat yang terbaik, salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad. Kita baca dalam tahiyat. Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Salawat yang terbaik. Adakah salah kita nak beramal dengan selawat-selawat yang lain? Selawat syifa'nya, selawat lain, selawat al-Imam Imam Syafi'inya, adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakirun wa ghafala an dzikrihi ghafilun. Ulama-ulama kita ada tuan-tuan. Saya kalau ada orang, maaflah jian, kalau ada orang ni macam tolak terus, dia refuse untuk buat ni, tak apa. Tak apa kalau kamu tak nak buat. Saya kata memang terbaik. Selawat Ibrahimiyah tu buat terbaik. Tapi jangan kamu melarang kalau ada orang nak buat selawat yang lain. Tuan-tuan, Imam Syafi'i sendiri, kita kata pendiri mazhab Imam Syafi'i ni, dengan Ustaz Fairuz, jauh bezanya. Kan? Tapi dia pun ada selawat dia sendiri. Selawat dia sendiri. Dia ada selawat dia sendiri. Terbaiknya ada. Ada tak selawat yang terus daripada hadis Nabi, selawat Ibrahimiyah tu? Itu yang terbaiknya. Ada. Buat yang terbaiknya, ya. Tapi kalau ada orang yang buat juga selawat yang lainnya, buat. Kita ni dalam ulama-ulama Nusantara kita ini, dia propernya ada satu Al-Imam Al-Kushashiyah Al-Madaniyah. Selawat kita buat ni, Al-Awrad Ba'da Salah, yang disebut disusun oleh Al-Imam Al-Kushashi Al-Madini. Tuan-tuan boleh Google kot cari. Aurat ni bukan A-U-R-A-T, A-U-R-A-D. Wirid Ba'da Salah, Al-Imam Kushashi Al-Madini. Ya tuan-tuan boleh Google Kushashi Al-Madini. Dia ni susun dia Astaghfirullahalazim 3 kali, lepas tu baca ni, baca ayat kursinya apa-apa tuan-tuan. Tanya saya, harus je buat. Okey je buat. Kita buat macam ni tuan-tuan kerana ulama kita ni meraihkan, orang kata apa, proper lah sikit kita lepas habis ni. Dan kita buat tuan-tuan. Dan kita buat, tak ada masalah haji. Boleh buat. Saya sebut yang tadi ya, terbaik itu. Yang kedua, harus buat. Haji lagi. Ayuh. Oh, dia masuk tauhid ni. Qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Dia perlu iman ini tuan-tuan, perlu memenuhi tasdik bil qalbi,
Iqrar bil lisan wa amalun bil arkan. Tasdiq bil qalbi, benar dengan hati. Iqrar bil lisan, dengan ni sebut tadi, man qala la ilaha illallah dakhala al jannah, dan juga wa amalun bil arkan, kena beramalkan, dibuktikan dengan perbuatan. Ya, iman ni kena tiga-tiga ni sekali kena ada. Kalau semata-mata man qala la ilaha illallah dakhala al jannah kan, tapi tak diselarikan dengan perbuatan, tak kena. Macam orang kata macam ada kelompongan lah. Orang itu beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, dia mesti terjemahkan dengan setiap perbuatan tindak tanduk dia, mesti dengan menunjukkan dia ni benar-benar dia memegang title orang itu Muslim dan juga mukmin tersebut. Kalau semata-mata, yalah kalau dia kan, akhirnya perbuatan dia la ilaha illallah, sampai akhirnya dia la ilaha illallah, kita kata ya masuk syurga, itu semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mana pengakhirannya nanti. Tapi kita dalam dunia kita ini, sebab tu saya sebutkan tadi, dia mesti didatangkan bukan setakat dia beriman, dia mesti juga dengan datang dengan amal soleh, dan lain tu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala ini kita tak tahu. Dalam keadaan kita ini apa? Kita mengharapkan Allah terima segala amal perbuatan kita ini. Tu akhirnya serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh je ya? Boleh ya? Okey, baik. Ada lagi? Boleh ya? Saya bukan apa tuan-tuan, kalau nak menimbulkan setakat ini kita di tempat kita ini, tanya saya, kita buat apa yang disusun oleh para alim ulama kita. Ya, disusun apa tadi. Ada kebaikannya tuan-tuan, ada kebaikannya. Saya tak katakan yang terbaik itu kita tak boleh buat, tapi buat. Selawat Ibrahimiyah kita buat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis riwayat, kita ingat, ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Nabi sebut, aku sayyidu waladi Adam, aku ini penghulu anak Adam, wala fakhar, dan aku sebut bukan untuk tujuan meninggi-ninggikan diri. Ya tuan-tuan, dalam teks hadis Allahumma salli ala Muhammad, tanpa ada sayyidina. Apa orang kata jenama kita ni kita sebut, kita ajarkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kerana apa ni orang kata apa? Kita nak hormatlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita depankan sayyidina. Ada tak tadi dia kata macam sokongan dalil hadis tadi? Ada. Nabi sebut ana sayyidu waladi Adam. Dia tak sebut secara direct, sebut nama aku sayyid dalam tahiyat. Tapi disebut apa? Ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Aku ini penghulu, sayyid. Sayyid ni ketua lah, penghulu Nabi anak Adam wala fakhar, dan tujuan aku bukan untuk meninggi-ninggikan diri. Sebab itu ulama menyebutkan kita tambahlah sayyid. Kita tuan-tuan kan, kita raikan dia dihormat, yang berhormat, apa-apa semua kita ada depan-depan dia, kita nak sebut nama Nabi kita Sayyidina, sahabat Nabi Sayyidina Anas bin Malik. Nampak macam lekeh benar kita panggil orang, Mat, nama pendeknya, orang tu ya Allah. Kan? Macam tu je ya? Boleh. Yang terbaik tak apa, silakan buat. Tapi jangan kita timbulkan polemik, nasihat saya, tak ada ni, Nabi tak buat ni, jangan buat. Nabi tak buat ni, jangan buat. Nabi tak buat ni, jangan buat. Nabi pun tak larang, janganlah kita bersungguh-sungguh untuk melarang. Harus hukumnya untuk kita buat. Habis tu tak boleh ke buat kan? Buat. Saya sendiri cakap, buat. Baca Fatihah, sebelum Fatihah, lepas Fatihah ayatul kursi kan. Buat. Dia tuan-tuan bukan apa, dia ke depan nanti orang kalau tak buat macam tu, proper macam tu tuan-tuan. Baru ni tuan-tuan, kalau kita bising-bising ni kan, baru ni pun sebuah negeri di utara pun siap dah ni dah. Zikir wirid ni siap dah keluar surat dah. Buat zikir. Walaupun dulu polemik, orang kata demo ni tak ada baca wirid-wirid. Lepas habis mayang tuan-tuan pergi, almarhum ayah saya pernah pergi mana? Bukit Kayu Hitam, nak pergi Langkawi, naik Kuala Perleh. Orang tu lepas mayang, dia tak ada kunut lah apa, itu dia terus bangkit je kan. Kita duduk baru nak wirid lagi, dia terus bangkit je. Baru ni dah keluar je pejabat mufti di mana, di Perleh apa ke, siap bagi tahu dah wirid-wirid dibuat selepas semayang, dan disyorkan kepada imam-imam untuk buat tu dalam keadaan untuk mengajar makmum beramal dengan wirid-wirid tersebut. Tuan-tuan boleh, yang dah biasa ni buat. Yang paling kita risau orang yang terus tak buat. Itu lagi kita yang kita lebih risau. Itu namanya fiqh
ikul aulawiyat. Baik tuan-tuan ya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum sa'ilil muslimin wal minal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihan maqbula. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhanahu wa ta'ala alhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan, kalau ada isu macam-macam tu tuan-tuan, saya shortcut ada satu buku, biasanya tebal, jadi nipis je ni. Ada satu lagi saya